Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi yang kedua bagi program tadabbur surah Luqman sepanjang bulan Ramadan ini. Insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita akan masuk kepada perbahasan surah Luqman. Juzuk 21. Dan semalam kita dah bagi tahu bahawasanya surah ini para ulama mereka berselisih pendapat sama ada ianya adalah surah Makkiyah secara penuh ataupun ia adalah surah Makkiyah kecuali beberapa ayat sahaja. Ada yang kata 2 ayat, ada yang kata 3 ayat daripada ayat-ayat Madaniyah, iaitu yang diturunkan selepas daripada hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan mungkin di sana ada juga pendapat yang mengatakan bahawasanya surah ini adalah surah Madaniyah. Tapi saya tak jumpa lagi lah yang solely kata bahawasanya surah ini adalah keseluruhannya Madaniyah. Dalam Hasyatul Jamal disebut 3 qaul, 3 pendapat. Pendapat yang pertama, keseluruhannya ialah Makkiyah, iaitu surah yang mana diturunkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Pendapat yang kedua ialah keseluruhannya adalah surah Makkiyah kecuali 2 ayat sahaja. Tak silap saya daripada walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Dan pendapat yang ketiga kata sesungguhnya surah ini ialah surah Makkiyah kecuali 3 ayat sahaja yang turun di Madinah selepas daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun tuan-tuan, penentuan Makkiyah ataupun Madaniyah, ia adalah perkara ijtihadi yang mana bukanlah disebut secara putus oleh Al-Quran itu sendiri ataupun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana kita beritahu semalam, surah-surah Makkiyah ni dia ada ciri-ciri dia dan surah-surah Madaniyah ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau kita tengok dalam surah Luqman ini banyak ciri-ciri Makkiyah lah kalau duk kira. Cumanya ada ayat iaitu ayat yang keempat, wa yu'tunaz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Jadi pendapat majoriti para ulama, zakat telah difardukan ketika mana berada di Madinah, iaitu pada tahun kedua. Dikatakan difardukan dekat-dekat dengan puasa Ramadan. Ulama khilaf lah, ada yang kata fardu zakat dulu, kemudian difardukan puasa Ramadan. Ada yang kata fardukan puasa Ramadan dulu, kemudian baru fardukan zakat. Tapi tak kisahlah, yang paling penting majoriti mengatakan zakat ini telah difardukan di Madinah. Sebahagian ulama pula, walaupun golongan ini agak minoriti, mereka mengatakan kefarduan zakat telah difardukan di Mekah. Iaitu secara umum dah diturunkan ayat, telah diberitahu bahawasanya dalam Islam adanya zakat. Adanya zakat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan dan wajibkan. Cumanya tidak diimplementasikan lagi, dan dia punya detail, dia punya penerangan jenis-jenis zakat, apakah dia punya qadar, apakah dia punya nisab, siapa yang berhak untuk menerima zakat, tidak didetailkan, tidak diberitahu secara panjang lebar kecuali di Madinah. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu surah ni dia ada 34 ayat. Ada 34 ayat. Sebelum daripada surah Luqman ialah surah Ar-Rum, dan selepas daripada surah Luqman ialah surah As-Sajdah. Jadi tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk membaca paling kurang 5 ayat yang pertama daripada surah ini. 5 ayat ini sebenarnya ialah
sangat hampir dan sangat dekat dengan 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Sangat hampir, sangat dekat. Hanya ada perbezaan perkataan sedikit sebanyak di sana sini, tetapi secara umumnya isi kandungannya adalah sama dengan 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, apabila sampai kepada surah Luqman ini, biasanya para ulama tafsir mereka tidak akan membahaskan secara panjang lebarlah 5 ayat ini, kerana 5 ayat ini isi kandungannya telah dibahaskan secara panjang lebar pada permulaan suratul Baqarah. Jadi kita mula sekadar kemampuan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Rahman dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Rahim. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Ar-Rahman dan juga merupakan Ar-Rahim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mana bersifat dengan sifat rahmah. Ayat itu sempurna belum? Ayat itu masih belum sempurna, tuan-tuan. Ayat itu masih belum sempurna. Secara umumnya, huruf ba di depan tu disebut sebagai harf jar, yang kalau kita dalam bahasa Inggeris mungkin kita akan sebut preposition, kan? Macam in, with. Jadi ada lagi perkataan yang lain datang selepas itu. Jadi Ismillah Ar-Rahmanir-Rahim, dia ni semua adalah disebut sebagai majrur. Jadi jar dan juga majrur, iaitu ayat yang mana didirikan di atas huruf jar dan juga isim majrur yang datang selepas itu, dari sudut kekuatannya dia adalah lemah. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti ada tempat bergantung, yang kita namakan sebagai muta'allaq, iaitu tempat bergantung. Jadi sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ayat itu sempurna belum, tuan-tuan? Secara umumnya ayat itu masih belum sempurna. Jadi sebab itulah para ulama mereka kata kita kena takdirkan, kita kena sebutkan ataupun kita kena niatkan dia punya muta'allaq, iaitu tempat bergantung. Jadi dalam kes ini, ulama mereka kata kita kena takdirkan muta'allaq di depan bismillah, ataupun kita kena takdirkan mu'allaq itu selepas bismillah. Jadi majoriti memilih untuk takdirkan muta'allaq selepas bismillah. Sebab apa? Untuk ihtimam dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita zahirkan betapa perlunya, betapa pentingnya untuk kita dahulukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mulakan sesuatu perbuatan kita, untuk kita meminta pertolongan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amalan kita sempurna. Jadi takdir dia di belakang. Cumanya ulama kata kita nak takdir khas ataupun am. Jadi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, di belakang tu kita nak takdir, aku membaca ke ataupun aku buat, aku menulis ataupun aku buat, aku bertukang ataupun aku buat, sebagai contoh. Jadi ulama kata lebih baik untuk takdirkan yang khas, iaitu perbuatan yang kita ingin buat, dan perbuatan tu mestilah perbuatan yang mana ada kedudukan yang tinggi lah, ada dia punya kedudukan di sisi syarak berdasarkan hadis. Walaupun ulama bersisih pendapat tentang status hadis tersebut, sebahagiannya mengatakan hasan li ghairihi, iaitu hadis kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta', ataupun dalam riwayat lain fahuwa abtar, dan riwayat lain fahuwa ajzam. Setiap amalan yang mana ada kedudukan dia, ada dia punya status, maka kalau dia tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan tersebut adalah terputus. Walaupun dari sudut nampaknya sempurna amalan tersebut, siap kerja dia, tetapi dari sudut barakahnya akan terputus. Adalah naqisul barakah. Dia punya keberkahan, dia punya barakat akan berkurangan. Tidak elok, kabuliatnya tidak sempurna, penerimaannya daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala tidak sempurna. Jadi tuan-tuan,
Kata para ulama, kita takdirkan di belakang dan kita takdirkan dalam bentuk khas, iaitu kita sebut apa yang kita nak buat. Bukannya kita sebut dalam bentuk am, iaitu aku nak buat. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku mula buat. Jadi majoriti ulama kata elok ditakdirkan di belakang, dan yang kedua kita takdirkan dalam bentuk khas. Jadi dalam kes ni, Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, aku membaca. Jadi ba di depan tu tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan bahawasanya ba di situ adalah lil isti'anah, iaitu minta pertolongan. Jadi kita manusia ni ialah manusia yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan, maka kita boleh buat. Jadi ba di situ adalah lil isti'anah, iaitu untuk meminta pertolongan. Jadi aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Maha Pemurah dengan Maha Pengasih. Iaitu aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Adapun perbahasan isim nama, iaitu nama itu adalah musamma, merujuk kepada zat itu sendiri, ataupun isim itu ghairu musamma. Yang ni tuan-tuan boleh belajar dalam bab akidah nantilah. Sebab di sini kalau kita terjemah, aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sebahagian ulama kata ba di situ ialah lil musahabah, merujuk kepada buat serentak, iaitu aku memulakan pembacaan aku ini serentak dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Iaitu serentak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia adalah zat Ar-Rahman dan juga zat Ar-Rahim, aku memulakan pembacaanku. Jadi tuan-tuan, ini antara perbahasan yang disebut oleh para ulama bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, dua perkataan ini adalah diambil daripada perkataan Ar-Rahmah, yang kita selalu terjemah secara mudahnya ialah kasih sayang lah. Kita terjemah secara mudahnya ialah kasih sayang. Jadi tuan-tuan, Ar-Rahman ialah sirah mubalaghah. Ar-Rahim juga ialah sirah mubalaghah, iaitu mempunyai rahmat yang banyak dan juga rahmat yang besar. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebahagian ulama mereka bezakan. Ada yang kata Ar-Rahman ni ialah di dunia dan juga akhirat, iaitu Rahmanud dunya wal akhirah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Maha Pemurah di dunia dan juga akhirat. Pemurah di dunia untuk orang yang kafir dan juga orang yang beriman. Tetapi macam mana? Dia kata Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Macam tu. Dia kata Rahman di dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah di dunia untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki, kesihatan, anak pinak, harta benda bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi juga kepada orang kafir di dunia ini. Tetapi rahimul akhirah, dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan rahmat kepada orang yang beriman sahaja di akhirat. Tetapi sebahagian masyayikh dia kata tak, Rahman dan juga Rahim fid dunya wal akhirah. Jadi tuan-tuan, apakah terjemahan Ar-Rahman, apakah terjemahan Ar-Rahim? Yang selalu kita dengar, ulama kita mereka terjemahkan, terutama dalam bahasa Malaysia lah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Jadi tuan-tuan, saya selalu bagi tahu Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullah alaih, salah seorang guru hadis di Jami'ah Ashrafiyah di Lahore, ketika mana saya dengar beliau punya daurah tafsir, beliau ketika mana menterjemahkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau kata Bismillahirrahmanirrahim, syuru kartahu Allah ke naam se jo bari bari ni'mat karne wala, bar bar ni'mat karne wala. Dia kata aku mula melakukan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mana memberikan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahman beliau telah tafsirkan sebagai bari-bari ni'mat karnewala, iaitu Tuhan yang mana telah memberikan nikmat yang besar-besar kepada umat manusia.
Dan perkataan Ar-Rahim telah diterjemahkan sebagai bar-bar ni'mat karnewala, iaitu berkali-kali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi nikmat yang besar-besar dan juga pemberi nikmat berkali-kali. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kehidupan kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat yang banyak kepada kita. Dan nikmat itu tidak ada sedikit pun yang kecil-kecil. Semuanya besar-besar. Walaupun kita perasan, kita tak perasan, semuanya adalah nikmat yang besar-besar. Nikmat batang tubuh kita, panca indera kita, nikmat kesihatan, nikmat makan minum, nikmat berkeluarga, nikmat kenderaan, nikmat tempat tinggal, nikmat keamanan dan semuanya, ini adalah nikmat yang besar-besar. Bahkan kata para ulama, kalaulah seseorang itu dia tidak dapat tidur, itu adalah satu nikmat yang begitu besar yang telah hilang daripada kehidupan dia. Satu orang yang mana dia tidak dapat buang air dengan baik, itu ialah satu nikmat yang besar yang telah hilang daripada kehidupan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada kita nikmat yang besar-besar. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kecil. Semuanya besar. Cuma sahaja kita pandai menghargai ataupun kita tidak pandai menghargai. Sebab tu orang-orang yang bijak pandai mengatakan manusia ini mereka akan merasai nikmat tersebut apabila mereka kehilangan nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi nikmat kepada kita sekali ataupun dua kali, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita berkali-kali dalam kehidupan kita. Hanya sahaja kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin membilang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu tidak akan mampu untuk membilang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan alangkah sedikitnya orang yang mana betul-betul bersyukur di kalangan hamba aku. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit orang yang mana betul-betul bersyukur di kalangan hamba aku. Syakur ialah atas wazan fa'ul, menunjukkan kepada orang yang sentiasa bersyukur. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, dia bersyukur tetapi sekali dua kali. Dan dia bersyukur pun pilih-pilih bulu. Kalau dia dapat nikmat yang besar-besar, dia bersyukur, Alhamdulillah. Telefon radio dapat bantuan, ataupun telefon radio dapat lucky draw, ataupun dapat hadiah yang besar-besar, dapat bonus, dia pun sebutlah sekali dalam hidup dia, Alhamdulillah. Tetapi dia tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah apabila dia bangun pagi dalam keadaan sihat. Apabila dia bangun pagi, dia ada benda untuk dimakan, ada benda untuk diminum. Apabila dia bangun pagi, dia masih lagi dalam keadaan rumahnya tidak runtuh, rumahnya tidak terbakar, harta bendanya tidak hilang. Dia tidak bersyukur di atas perkara tersebut. Dia dapat mandi dengan baik, dia dapat pergi kerja dengan baik, dia dapat sarapan pagi dengan baik, dia tidak pernah bersyukur. Jadi itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala kata wa qalilun min ibadiyas syakur. Alangkah sedikitnya di kalangan hamba aku orang yang betul-betul bersyukur. Bukannya syukur pilih-pilih bulu sekali-sekala dalam kehidupan. Dalam hadis, tak silap saya dalam Sunan Tirmizi rahmatullah alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang mana bangun dalam keadaan eloklah, sihat, dalam keadaan aman, selamat. Mu'afan fi badanih. Dalam keadaan tubuh badan dia elok. Eloklah senang cerita, intact, tak ada masalah. Lahu qutuhu wa qutu yaumih. Dia ada makanan untuk hari itu. Untuk diri dia, untuk keluarga dia yang berada di bawah tanggungan dia. Faka'annama hizat lahu dunya bihadhafirih. Faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Saya tak hafal hadis ni dengan elok, tapi saya lafaz ni tak silap saya hafal daripada ceramah Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah. Jadi dia punya lafaz yang sebenar dalam kitab hadis saya tak cek lagi, nanti saya cek, saya tulislah dalam Facebook insya-Allah. Jadi man asbaha, siapa yang bangun pada waktu pagi, aminan fi sirbi, dalam keadaan aman, damai, tidak ada masalah. Mu'afan fi badani, tubuh badan dia elok, sihat. Lahu qutuhu wa qutu yaumih, dia ada makanan untuk diri dia
pagi itu dan juga untuk sepanjang hari itu. Qut, iaitu orang kata bukanlah benda yang lebih-lebih macam buah-buahan, manisan, makanan-makanan sampingan. Tidak, qut. Qut, apa maksud qut tuan-tuan? Iaitu satu benda yang mana disimpan sebagai makanan ruji. Fi halatil ikhtiyar. Dalam keadaan hari biasa, keadaan biasa itulah makannya. Makanan dia. Bukan fi halatil ittirar. Bukan dalam keadaan dia terpaksa. Kalau terpaksa, daun kayu kita makan. Tetapi secara umumnya dia bangun dalam keadaan dia ada makanan dia. Dia ada, kalau kita di Malaysia, kita ada nasi pagi, kita ada nasi tengah hari, kita ada nasi petang. Kita tak ceritalah tentang manisan, tentang kuih, tentang buah-buahan sebagai orang kata pemanis mulut tu, tak. Dia ada benda tu untuk diri dia. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah keseluruhan dunia telah ada di dalam genggaman dia. Jadi Dr. Aid Qarni juga dalam buku beliau La Tahzan, beliau mengatakan bahawasanya ada satu orang jeneral perang pada satu peperangan, tak tahulah perang dunia pertama ke perang dunia kedua, saya tak ingat dah. Dia kata apabila kapal dia kena tembak, hampir karam, lebih kurang 3 hari dia terperangkap di dalam kapal tersebut, dia mengatakan, aku telah temui 3 hakikat tentang kehidupan ini. Apakah hakikat tentang kehidupan ini? Dia kata, al-hayah, kehidupan ini ialah ma'un barid, iaitu air yang sejuk untuk diminum. Wa khubzun jaf, dan juga roti walaupun dia keras untuk kita makan. Wa qit'atun minal qimash tuwarik, dan adanya helaian kain untuk menutup tubuh badan engkau. Itulah sahaja kehidupan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia telah berikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang besar-besar berkali-kali, hanya sahaja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mulakan surah ini dengan ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Sama macam suratul Baqarah, Alif Lam Mim. Ini dinamakan sebagai huruf muqatta'ah, iaitu huruf hijaiyah yang mana disebut di permulaan surah, digabungkan, dicantumkan, disebut di permulaan surah. Jadi ulama tafsir kita, mereka berbeza pendapatlah tentang apakah maksud ini. Apakah tentang maksud ini? Ulama berbeza pendapat apakah tentang maksud huruf-huruf ini, huruf muqatta'ah ini. Jadi majoriti para ulama mereka mengatakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu maksud ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bi muradihi minhu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu apakah maksud daripada huruf-huruf ini. Sebahagian ulama mereka mengatakan bahawasanya Alif Lam Mim ni ialah nama surah. Sebahagian ulama kata pula Alif Lam Mim ni ialah nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setiap huruf tu dia akan mewakili nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur-masyhur lah, yang kita hafal dalam Asma'ullah Al-Husna tu kan, 99 tu, dia mewakili nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ala kullin, pendapat majoriti para ulama ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mana lebih mengetahui maksud daripada huruf-huruf ini. Dan tuan-tuan, antara perkara yang disebut oleh para ulama dalam bidang ulumil Quran ialah Fawatihus Surah, iaitu pembukaan bagi surah-surah. Pembukaan bagi surah-surah ni ialah satu perkara yang amat penting. Sebab apa? Kalau kita dalam percakapan seharian, dalam penulisan seharian, kita dalam mukaddimah ni, kita bukan semata-mata tulis mukaddimah aja, tanpa ada kaitan antara mukaddimah dengan isi tulisan kita ataupun isi percakapan kita. Kalaulah seseorang itu, dia berjaya menyebut mukaddimah yang cantik, yang baik, yang mengisyaratkan kepada isi kandungan ucapan ataupun penulisan dia, maka itu kita namakan sebagai bara'atul istihlal, iaitu kita membuka ucapan kita, tulisan kita dengan cara yang begitu baik menyebabkan orang ingin untuk terus dengar apa yang ingin kita sampaikan, dan orang ingin untuk terus baca apa yang kita ingin sampaikan. Itu dinamakan sebagai bara'atul istihlal. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mulakan surah-surah dalam Al-Quran
dengan mukaddimah-mukaddimah yang mana menyebabkan pembaca, orang yang dengar ingin terus menyambung bacaan dan ingin terus mendengar apa yang disampaikan melalui wahyu tersebut. Jadi tuan-tuan, apa yang disebut oleh para ulama, Fawatihus Suwar tidak lari daripada 10 perkara. Fawatihus Suwar tidak lari daripada 10 perkara, yang salah satunya ialah dimulakan dengan ahruf muqatta'ah ini, iaitu huruf-huruf hijaiyah yang mana dicantum-cantum. Sama ada satu huruf mungkin seperti nun, qaf, ataupun ada dua huruf. Contoh apa yang ada ke dua huruf? Saya tak ingat. Kemudian yang tiga yang masyhurlah alif lam mim, alif lam ra. Kemudian 4 alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad. Jadi tuan-tuan, itulah adalah huruf muqatta'ah. Jadi apakah huruf muqatta'ah ini, dia punya tujuan dia? Antara perkara yang disebut oleh para ulama adalah untuk menarik perhatian masyarakat Arab jahiliah terutamanya, yang mana mereka merupakan ahli bahasa, ahli lisan, ahlul fasahati wal balaghah. Orang yang mana terkenal dengan ketinggian bahasa mereka, ketinggian syair mereka, ketinggian sastra dan literature mereka. Jadi, mereka bercakap menggunakan huruf-huruf ini, alif, lam, mim, mereka tahu. Memang mereka bercakap bahasa Arab, yang mana perkataan-perkataan bahasa Arab adalah dibina daripada huruf-huruf ini, alif, lam, mim dan seumpamanya. Tetapi mereka tidak pernah bercakap ataupun menulis menggabungkan huruf-huruf ini dalam bentuk ini yang mana tidak memberi makna dalam tradisi percakapan bahasa mereka. Jadi sebenarnya kata para ulama, tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang Arab. Apabila seseorang dia bercakap dengan bahasa ataupun gaya bahasa, dengan perkataan-perkataan yang mana tidak pernah mereka gunakan, yang mana mereka tidak pernah dengar, gaya yang mana mereka tidak pernah dengar, maka mereka akan mula memberi perhatian untuk mendengar apakah yang ingin disampaikan daripada perkataan-perkataan tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Orang Arab, mereka bercakap dalam bentuk nafak seperti biasalah, iaitu ayat pernyataan, statement, karangan macam biasa. Tetapi dalam percakapan mereka, dalam sastra mereka, mereka banyak bersyair. Jadi Al-Quran dia datang dalam bentuk nathar, dia datang dalam bentuk prosa. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada ciri-ciri keindahan bahasa seperti syair. Terutamanya pada surah-surah yang mana dia punya fawasil ayat, dia punya penutup surah yang mana datang dengan sajak yang berirama, yang sama penutup dia. Jadi menyebabkan orang Arab ni tertanya-tanya, apa ni yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa? Apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok huruf-huruf muqatta'ah ini biasanya selepas datangnya huruf-huruf muqatta'ah ini, Allah Subhanahu wa taala akan bercerita berkaitan dengan Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Itulah Al-Kitab yang mana tidak ada keraguan padanya. Dalam surah ni alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat daripada Al-Kitab yang mana bersifat dengan sifat wise, iaitu penuh dengan hikmah. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala kata qaf wal Qur'anil Majid. Nampak tak? Dalam demi Al-Quran yang mana begitu tinggi, begitu mulia. Dalam surah Al-A'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala biasanya selepas huruf muqatta'ah, Allah Subhanahu wa taala akan sebut dan tarik perhatian para pendengar, terutamanya kaum kafir Quraisy, musyrikin Makkah, kepada Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, mukjizatun khalidatun ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran ialah kalamullah Subhanahu wa taala. Minhu bada, daripada Allah Subhanahu wa taala datangnya Al-Quran ini, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihi haqiqatan, Allah Subhanahu wa taala telah bercakap dengan Al-Quran ini secara hakikat. Kemudian nazala bihi ruhul amin, yang mana telah dibawa turun oleh ar-ruhul amin, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ayat yang seterusnya
Allah Subhanahu wa taala kata tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat daripada Al-Kitab, iaitu Al-Quran, yang mana sifat bagi Al-Quran tersebut ialah Al-Hakim, iaitu di hikmah, yang memiliki hikmah-hikmah, yang mengandungi hikmah-hikmah, yang mengandungi pengajaran-pengajaran. Az-Zamakhsyari dia kata tilka ayatul kitabil hakimi qailuhu, iaitu itu adalah ayat-ayat daripada Al-Kitab yang mana pengucapnya, penyebutnya adalah zat yang mana hakim, iaitu zat yang mana penuh dengan hikmah, zat yang mana melakukan sesuatu berdasarkan hikmah, bukannya zat yang bodoh, bukannya zat yang buat benda tak tahu apa. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu merancang, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengkaji, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana bersifat dengan sifat hikmah, hakim fi sun'ihi wa tadbiri, begitu wise dalam perbuatannya, begitu wise dalam pentadbirannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi perkataan tilka, kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah ismu isyarah, iaitu menunjukkan kepada sesuatu. Kata nama yang digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu. Kalau macam kita kata ini, itu, nampak tak? Jadi tilka ini dia merujuk kepada itu. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat. Jadi ayatul kitab, ayat dia adalah mudhaf. Al-kitab ialah mudhafun ilaih. Jadi perkaitan antara mudhafun ilaih di sini ialah idhafah dengan erti kata sebahagian daripada, iaitu tilka ayatul kitab, ay tilka ayatum minal kitab. Itu ialah sebahagian, a group of verses of the Al-Kitab. Bukan keseluruhan, tetapi ialah sebahagian daripada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum ini ayat Quran telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu turunnya ayat 5 ayat yang pertama daripada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian diturunkan ayat-ayat yang lain, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan ayat-ayat tersebut kepada kaum musyrikin Makkah. Orang yang beriman di kalangan mereka telah beriman, orang yang mana kekal di dalam kufur dan juga syirik, mereka tidak beriman. Bahkan mereka telah memperolok-olokkan ayat tersebut. Mereka telah menghalang manusia daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berusaha untuk menghalang manusia daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyair. Ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ambil ayat-ayat tersebut daripada kitab-kitab terdahulu. Apabila Nabi bermusafir dalam perniagaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada kitab Yahudi, ambil daripada kitab Nasrani. Jadi Nabi SAW telah ubah sana sini, maka Nabi SAW telah persembahkan sebagai wahyu daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya itu ialah rekaan Nabi, kata mereka. Ada kata ini ialah cerita khurafat dan seumpamanya lah, yang mana syaitan telah datang pada waktu malam, telah bagi orang kata ilham kepada Nabi untuk reka ayat sekian, kemudian mereka telah cantikkan ayat tersebut dengan bantuan sahabat-sahabat Nabi, sebelum tu dengan bantuan syaitan-syaitan, iblis apa semua. Kemudian pada keesokan harinya, Nabi SAW telah sampaikan kitab tersebut, ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada siapa? Kepada kaum musyrikin Mekah, kafir Quraisy, dan mereka kata ini semuanya adalah perkara yang mana telah direka-reka oleh baginda Nabi SAW. Bukannya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad menipu dalam dakwaannya bahawa ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan untuk membatalkan kritikan mereka ataupun dakwaan mereka. Allah Subhanahu wa taala kata tilka ayatul kitabil hakim. Itu ialah ayat-ayat yang sebelum ini yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Tilka itu. Allah Subhanahu wa taala guna perkataan tilka, iaitu isyarah lil ba'id, merujuk kepada tempat yang jauh. Itu. Sedangkan ayat itu ada di kalangan mereka, telah dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka. Jadi tilka tu isyaratun lil ba'id, menunjukkan kepada tempat yang jauh. Tujuannya adalah isyaratun ila uluwi rutbiha wa makanatiha,
untuk merujuk kepada tingginya kedudukan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tingginya martabat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Ia adalah kalamullah. Bukannya kalam bashar. Ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kita nak bandingkan antara Allah dengan makhluk? Sebagaimana kita tidak boleh bandingkan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makhluk, begitu jugalah kita tidak boleh nak bandingkan kalamullah dengan kalam bashar, kalam makhluk. Jadi tuan-tuan, tilka merujuk kepada apa? Merujuk kepada majmu'ah ayat, iaitu kumpulan ayat yang mana telah diturunkan sebelum ini. Tilka ayatul kitab, itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Ayatul kitab, mudhaf ilaih di situ, di antaranya, antara ayat dan juga Al-Kitab tu ada takdir min, iaitu tab'idiyah. Itu adalah sebahagian daripada ayat Al-Kitab. Al-Kitab di sini ialah Al-Quranil Karim lah. Yang mana Al-Quranil Karim itu ialah satu kitab yang mana pengucapnya, yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat hakim, sifat hikmah. Nampak tak? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Itu ialah Al-Quran yang mana tidak ada sebarang perkara yang batil, kesalahan, keraguan yang mana boleh datang kepada Al-Quran. Tidaklah daripada depan, tidaklah daripada belakang, tidaklah daripada kiri, tidaklah daripada kanan, iaitu kitabun mahfuz, satu kitab yang mana telah terpelihara. Tanzil, iaitu satu kitab yang mana telah diturunkan min hakimin hamid, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang penuh dengan hikmah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang maha terpuji, yang mana memiliki sifat-sifat, kualiti-kualiti yang begitu tinggi sempurna. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak dipuji. Nampak tak tuan-tuan? Tilka ayatul kitabil hakim. Cumanya dalam perkataan tilka ayatul kitabil hakim merujuk kepada Al-Quran, dan juga apabila kita kaitkan dengan alif lam mim, di sini adanya i'jaz daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan Al-Quran. Apa itu i'jaz tuan-tuan? Iaitu satu cabaran. Satu cabaran daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia pada waktu tersebut yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Al-Quran, yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW telah mereka-reka Al-Quran, dan bahawasanya Allah SWT tidak menurunkan sesuatu pun kepada Nabi. Nabi reka sendiri, hasil daripada bertapa, bermeditasi di dalam Gua Hira untuk tempoh beberapa bulan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah challenge, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar orang kafir pada waktu tersebut sebanyak beberapa kali. Cabaran berterusan beberapa kali, terutamanya ketika mana berada di Mekah. Allah SWT telah cabar untuk mereka membawa ayat yang seperti dengan Al-Quran, ataupun satu surah seperti dengan Al-Quran, ataupun 10 surah seperti dengan Al-Quran. Cabaran yang pertama, tak silap saya dalam surah apa saya tak ingat dalam surah apa, tapi Allah, dalam surah Tur, Allah SWT kata falyatu bihadithin mithlih. Allah Subhanahu Wa Taala kata falyatu bihadithin mithli in kanu sadiqin. Hendaklah mereka membawa hadis, iaitu ayat-ayat seperti Al-Quran. Iaitu kalau Quran telah turun sebelum tu, kita kata 3 surah, 4 surah, ataupun 10 juzuk ke apa ke, tak kisahlah. Yang paling penting bawa sebanyak itu. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. Hendaklah mereka membawa ayat-ayat seperti Al-Quran jika mereka itu orang yang benar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan dia punya challenge, dia punya cabaran kepada 10 surah. Am yaqulu naftarah. Ini tak silap saya dalam surah Hud. Am yaqulu naftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang-orang kafir ni berkumpul sesama mereka untuk membawa 10 surah seperti Al-Quran. 10 surah, walaupun surah-surah yang pendek. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan panggillah kawan-kawan kamu, saksi-saksi kamu, orang-orang yang boleh tolong kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jika kamu adalah orang yang benar. Kemudian dalam surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala telah minta supaya mereka bawa satu surah seperti Al-Quran. Satu surah seperti Al-Quran. Am yaqulu naftarah.
qul fa'tu bi suratin mithlih. Supaya apa? Bawa satu surah. Sebelum ni 10 surah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. 3 surah ni ialah surah-surah Makkiyah yang mana turun ketika mana berada di Mekah. Turun berada ketika mana berada di Mekah. Dan memang orang Mekah ni terkenal sebagai ahlul lisan, ahlul fasahati wal bayan. Mereka ini ialah orang yang mana fasah. Jadi kalau mereka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah reka-reka, sepatutnya Nabi Muhammad ni ialah daripada bangsa mereka, daripada kaum mereka. Orang bercakap dengan bahasa mereka. Sepatutnya mereka boleh untuk buat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Tetapi kalau mereka tidak mampu untuk buat, maka terbuktilah bahawasanya mereka telah mendakwa secara bohong. Mereka telah mendakwa secara bohong tanpa ada dalil, tanpa ada bayinah. Yujadiluna fi ayatillah. Mereka telah berdebat berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk. Bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, dan tanpa ada petunjuk daripada kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada cahaya. Kitab yang mana ada petunjuk, yang ada guidance. Mereka hanya for the sake of nak bergaduh, for the sake untuk tidak percaya, mereka mendakwa macam-macam. Tetapi sebenarnya mereka tidak ada dalil pun untuk perkara tersebut. Jadi 3 surah ni tuan-tuan, 3 ayat ni berada dalam surah Makkiyah, iaitu At-Tur, kemudian surah Hud dan juga surah Yunus alaihi wassalam. Kemudian ayat yang keempat tuan-tuan dalam surah Baqarah. Ayat yang keempat dalam surah Baqarah, iaitu surah Baqarah ni ialah surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalaulah kamu semua ni masih lagi berada dalam keraguan terhadap kitab yang aku turunkan, wahyu yang aku turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, maka bawalah satu surah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut mim mithlihi. Dalam 3 ayat sebelum ni Allah tak sebut min pun tuan-tuan. Bila tak sebut min, iaitu ashri suwarin muftarayatin, ashri suwarin mithlihi muftarayat, sebiji min kullil wujuh, dari semua sudut. Dari semua sudut, 10 surah mesti dibawa sama dengan Quran. Ataupun satu surah sama dengan Quran. Tetapi dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, mim mithlihi, iaitu yang mana menyerupai Al-Quran fi wajhin minal wujuh, walaupun hanya dari satu sudut sahaja. Dan surah Madaniyah ni tuan-tuan, di situ adanya orang Yahudi, kemudian selepas itu Al-Quran telah tersebar di kalangan ahli kitab Nasrani, di kalangan orang munafiqin, dan sampailah kepada kita hari ini tuan-tuan, cabaran ini berterusan untuk keseluruhan umat manusia. Tidak kira mereka orang Arab ataupun bukan Arab. Dan bukan hanya seputar isu-isu yang berkaitan dengan bahasa sahaja. Tidak, bahkan dari sudut ijaz ilminya, dari sudut ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran dan seumpamanya. Sebagaimana kita semua tahu, ramai saintis, ramai pengkaji yang mana mereka telah masuk Islam apabila mereka mengkaji Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana bersifat sebagai satu Rabb, satu Tuhan yang mana hakim, yang mana wise, yang mana dia telah turunkan Al-Quran tersebut. Tidak sebagaimana yang telah didakwa oleh orang-orang kafir di Mekah tanpa bukti dan juga dalil. Dan Al-Quran ini ialah hudan wa rahmatan lil muhsinin, adalah petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang mana ingin menjadi orang yang baik. Hudan wa rahmatan, ini kiraat kebanyakan qurra, cuma ada satu kiraat dia baca hudan wa rahmatun birrafa, hudan wa rahmatun, iaitu ayat-ayat itu adalah hudan dan juga petunjuk, petunjuk dan juga rahmat bagi siapa tuan-tuan? Bagi orang yang mana ingin menjadi orang yang baik, bagi orang yang ingin menjadi orang yang baik. Jadi lam di sini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dia kata hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi timbul iskal, maksudnya kalau orang tu tak bertakwa, dia tak dapat petunjuk lah. Kalau dia bukan orang yang baik, dia tidak dapat petunjuk lah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh
apa panggil, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mempersalahkan orang yang mana tidak bertakwa lagi, orang yang tidak baik lagi, apabila mereka tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Sebab Allah sendiri yang kata hudan wa rahmatun, ataupun hudan wa rahmatan dalam kiraan kita lil muhsinin, hudan lil muttaqin. Sebab tu Imam Suyuti rahmatullahi alaih dia kata hudan lil muttaqin, ai bagi orang yang mana ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam kes ini juga hudan wa rahmatan, ia adalah petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang ingin menjadi orang yang baik. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, dalam Al-Quran itu adanya petunjuk, adanya rahmat, yang mana ia adalah petunjuk, ia adalah rahmat bagi orang yang ingin menjadi orang yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bawa hudan wa rahmatan dalam bentuk masdar. Ini adalah lagi tinggi dia punya makna dia, lil mubalaghah. Sepatutnya dalam percakapan biasalah, tilka ayatul kitab, itu adalah ayat-ayat al-kitab yang mana al-hadi, al-hadiyah war-rahimah lil muhsinin. Dia datang biasa dalam percakapan kita, orang biasa kita akan sebut dalam bentuk ismi fa'il, iaitu pembuat. Ayat-ayat itu ialah al-hadiyah, iaitu pemberi petunjuk. Ar-rahimah yang mana memberi rahmat kepada orang-orang yang ingin menjadi orang yang baik, kepada orang yang mana ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa dalam bentuk masdar kerana dia lebih kuat dari sudut makna. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat-ayat itu adalah petunjuk. Ayat-ayat itu adalah rahmat bagi orang yang mana ingin menjadi orang yang baik. Siapa mereka, tuan-tuan? Alladzina yuqimuna as-salah, mereka ialah orang yang mana mendirikan salat, wa yu'tuna az-zakah, orang yang mana mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang yang mana beriman dengan hari kiamat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, orang yang mana beriman dengan hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut semua rukun-rukun Islam yang wajib di sini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina yuqimuna as-salah, orang yang mana mendirikan salat. Ini merujuk kepada ibadah badaniyah. Salat ialah ibadah badaniyah sebagai ramz, sebagai isyarat kepada ibadah badaniyah. Wa yu'tuna zakah, orang yang mana mengeluarkan zakat. Ini ialah sebagai ramz, sebagai isyarat kepada ibadah maliyah. Jadi ini antara dua perkara yang penting. Dua perkara yang penting. Kalaulah mereka itu menjaga salat, apabila melibatkan ibadah badaniyah, nescaya insya-Allah mereka akan menjaga amalan-amalan badaniyah yang lain seperti puasa. Dan kalaulah mereka mengeluarkan zakat, ini merupakan ibadah maliyah. Sedangkan harta ini perkara yang mana manusia sayang. Manusia ni ada sifat kikir, kedekut, tetapi kerana ia perintah Allah, mereka keluarkan dalam keadaan gembira untuk mentaati perintah Allah. Jadi kalaulah mereka mengeluarkan ibadah maliyah ini, melakukan ibadah maliyah ini, maka mereka akan melakukan ibadah maliyah yang lain juga, seperti kafarah jika mereka melakukan kesilapan, ataupun ibadat yang mana bergabung antara maliyah dan juga badaniyah. Ibadat yang mana memerlukan badan dan juga harta seperti haji, nescaya mereka akan lakukan. Dan satu lagi, kerana ayat ini di sisi majoriti para ulama adalah turun di Mekah, jadi tidak banyak benda yang disebut di sinilah, disebabkan macam haji difardukan di Madinah, puasa difardukan di Madinah. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka ini ketika mana mereka melakukan ibadat-ibadat tersebut dalam hal keadaan mereka beriman dengan hari kiamat, mereka yakin dengan hari kiamat. Sebab apa, tuan-tuan? Iman ialah paksi, madar bagi diterimanya amalan. Iman adalah paksi, madar bagi diterimanya amalan. Kalau manusia tidak beriman, mereka tidak akan buat amal ibadat pun. Senang cerita. Kenapa mereka nak susahkan diri mereka kalau mereka tidak beriman? Kerana mereka berimanlah mereka telah mentaati perintah Allah, mereka telah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini disebut hari akhirat kerana hari akhirat ialah satu perkara yang penting. Kerana manusia apabila dia yakin adanya kebangkitan semula, adanya hisab, adanya perkiraan, perhitungan, adanya syurga dan neraka, maka mereka akan betul-betul hidup di dunia ini sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya selalu beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala apabila cerita perintah-perintah tertentu, larangan-larangan tertentu, Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan kaitkan dengan hari kiamat. Sebagai contoh dalam surah Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang mana
tidak berlaku adil dalam jual beli, orang yang mana tidak mengikuti syariat dalam jual beli, Allah Subhanahu Wa Taala tanya mereka senang aja. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun? Tidakkah mereka itu yakin bahawasanya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Liyaumin 'azim, akan dibangkitkan untuk satu hari mana begitu dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari yang mana manusia akan berdiri di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di atas setiap perbuatan mereka di atas muka bumi dahulu. Jadi kerana kepentingan hari kiamat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut wahum bil akhirati hum yuqinun. Ini merupakan sifat yang utama. Di antara iman-iman ni tuan-tuan, memanglah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada, itu semua penting tuan-tuan. Dalam masalah rukun iman, semua kena ada. Tidak boleh hanya ada satu, ataupun tidak boleh ada semua kecuali satu pun tidak diterima. Cuma ada occasion yang ada keadaan-keadaan Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan satu rukun iman sahaja kerana kepentingannya di situ. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah, hanya senya merekalah orang yang mana berjaya, bukan orang lain. Kalau nak bahas dari sudut bahasa tuan-tuan, panjang lebarlah. Ulaika diulang sebanyak 2 kali. Kemudian datang lagi hum, wa ulaika hum. Kemudian datang lagi khabar dalam bentuk alif lam, dalam bentuk ma'rifah, wa ulaika humul muflihun. Terjemahan yang mudah dalam bahasa Melayu kita, sesungguh-sungguhnya, hanya senya mereka sahaja yang berada di atas petunjuk dan juga hidayat daripada Tuhan mereka, dan hanya senya, sesungguhnya, hanya senya mereka sahaja, bukan orang lain, adalah orang yang berjaya. Nampak tak? Adalah orang yang berjaya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka berada di atas petunjuk. Biasanya tuan-tuan, kita nak tutup dah. Dari sudut petunjuk ni, biasanya petunjuk ni orang yang mana berada di belakang. Bila ada tour guide, dia akan berada di hadapan, kita akan berada di belakang. Betul tak? Ulaika wara'a hudan. Mereka berada di belakang petunjuk. Biasanya begitu, sebab orang yang mana mengikuti, dia akan berada di belakang petunjuk. Tetapi dalam kes ni Allah Subhanahu Wa Taala kata ulaika ala hudan. Allah guna perkataan ala yang mana menunjukkan kepada atas. Mereka berada di atas petunjuk. Lidalalati ala tamakkun, bahawa mereka itu sahaja benar-benar berada di atas petunjuk, dan mereka tidak akan terpisah dah. Mereka tidak akan terlerai dah daripada petunjuk tersebut. Petunjuk daripada siapa? Petunjuk daripada Tuhan mereka, dan sesungguhnya hanya senya mereka sahaja, bukan orang lain, adalah orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, petunjuk berada di atas hidayah inilah satu perkara yang sangat penting. Saya selalu bagi tahu apa yang disebut oleh Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullahi alaih ketika mana beliau mensyarahkan ayat yang terakhir daripada ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Nak bagi tahu betapa pentingnya kita berada di atas petunjuk. Dia bagi tahu ada orang yang mana di India, sebagai contoh, dia nak pergi ke satu tempat, katakanlah dia nak pergi ke Delhi. Dia tunggu kereta api, tunggu. Kemudian bila kereta api datang, tanpa dia check, tanpa dia verify benda tu, dia terus naik kereta api tersebut. Tengok-tengok, separuh perjalanan dia sedar yang mana dia tidak menuju ke Delhi, tetapi dia menuju ke tempat yang mana totally berasingan. Tempat yang mana totally bertentangan daripada arah dia. Dia berada dalam keadaan begitu takut. Mungkin dalam poket dia dah tak ada duit dah. Dia pergi ke satu tempat yang mana dia tak kenal orang. Takut. Dan ketika mana Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullahi alaih, dia buat perumpamaan ini, dia telah menangis. Sebab apa tuan-tuan? Siapa yang mana tersesat jalan, kalau di dunia ni boleh patah balik. Tetapi kalau sesiapa sahaja tersesat jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut, na'udzubillah, dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal dan untuk sampaikan. InsyaAllah kita bertemu esok. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.